Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahilah ke atas kami khazanah rahmatmu. Wahai Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera kepada semua murid tahun 5. Syukur Alhamdulillah hari ini kita dapat sambungkan kelas kita, itu kelas pendidikan jasmani dan kesihatan. Dan untuk hari ini kita masuk pada bahagian pendidikan kesihatan. Dan sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, nasihat Ustaz, nasihat cikgu, agar kamu bersedia dengan peralatan belajar, terutama sekali buku pendidikan kesihatan dan jasmani tahun 5, dan terus buka pada muka surat 82. Muka surat 82. Okey. Bila kamu dah buka muka surat 82, kita akan jumpa tajuk pengurusan mental dan emosi. Pengurusan mental dan emosi. Ada tajuk kecil dia, konflik dan stres dalam keluarga. Konflik dan stres dalam keluarga. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang konflik dan pengurusan stres dalam lingkungan keluarga kita. Okey, jadi untuk kita teruskan kelas kita, ada baiknya kita baca bersama-sama apa yang dipaparkan dalam muka surat 82 ini. Okey, kita baca sama-sama. Pengurusan mental dan emosi. Konflik dan stres dalam keluarga. Okey. Kita sering menghadapi konflik dalam kehidupan harian. Dalam kehidupan harian kita ada saja masalah, kan? Tak ada manusia yang hidup dia tak ada masalah. Kan? Ada masalah sebenarnya normal. Cuma kita ni kena pandai mengurus, menyelesaikan masalah kita. Okey. Jika kita tidak berjaya mengatasi konflik, keadaan ini boleh menyebabkan stres. Stres ni tekanan lah. Kan, pening kepala, berserabut, itu stres. Mari kita lihat beberapa situasi konflik dan stres yang sering terjadi dalam keluarga. Kita tengok situasi yang biasa berlaku dalam keluarga kita. Ada konflik, ada stres. Okey, baik, sebelum tu kita nak tahu apa maksud konflik. Okey, dalam buku kita ni ada satu lelaki yang pakai baju kuning ni, cikgu dia ni, dia cakap pasal konflik. Okey, konflik bermaksud perselisihan atau bertentangan antara individu dari segi idea, kepentingan dan lain-lain. Kita ni dalam hidup kita dengan manusia lain, dengan orang lain, idea kita, kepentingan kita dan perkara-perkara lain tak sama, kan? Tak sama dengan orang lain. Tak semuanya manusia ni sama. Berbeza-beza pendapat, berbeza-beza kehendak, berbeza-beza kepentingan. Okey, kita tengok situasi konflik yang berlaku dalam keluarga kita, yang biasa yang berlaku dalam keluarga kita. Okey, kita tengok gambar yang ini, yang cikgu tunjuk ni. Okey, situasi konflik, keadaan konflik. Okey, contoh dia bagi dekat sini,
Dia cakap apa? Gambar apa ni? Tidak mengemaskan mainan. Contohnya kita ada adik kecil kan, adik kita suka sepah-sepahkan barang mainan dalam rumah. Jadi kita abang ke kakak ke kena kemaskan lah. Adik kemaskan mainan ini. Kakak dia marah. Kan? Dah jadi stres, dah jadi konflik dah kakak dia ni, dah stres. Tengok selalu barang mainan adik dia bersepah-sepah dekat rumah. Kan? Jadi kisnya kecil saja, kes yang tidak mengemas mainan je, boleh menimbulkan konflik dalam keluarga. Okey, tengok yang kedua pula. Gambar apa ni? Gambar berebut tempat duduk. Dalam rumah kita ada ramai adik-beradik kan. Kadang-kadang kita berebut kerusi yang satu tu je. Kerana ada sofa yang sedap duduk, kita suka tak duduk kat situ, orang lain yang duduk. Kita macam nak berebut-rebut dah. Ni mengaku yang tu kursi dia je seorang boleh duduk. Kan ni biasanya berlaku. Ni contoh dalam buku ni dia buat apa? Ini tempat abang, ini tempat adik. Dia berebut satu kerusi ni. Dah jadi konflik dalam keluarga. Ni perkara yang selalu berlaku dalam keluarga kita, kalau yang tambah yang ramai adik-beradik tu. Okey, seterusnya tengok, konflik juga boleh berlaku sebab apa? Sebab berebut mainan je. Berebut mainan dengan adik-beradik. Adik pun hendak main juga. Berebut apa ni? Gitar. Kita ada satu je kat rumah. Berebut. Jadi 3 situasi konflik ni selalu berlaku dalam keluarga kita. Okey. Jadi bila berlaku konflik, macam mana? Apa kesan konflik pada kita? Bila berlaku benda-benda yang kita sebut tadi kan, ni sebenarnya 3 contoh je. Sebenarnya banyak lagi yang boleh jadi konflik dalam keluarga. Dia bagi dalam buku ni 3 saja. Okey, jadi bila konflik berlaku dalam rumah, dalam family kita, apa kesan dia pada kita? Yang pertama dalam buku ni dia ada buat ni, yang cikgu tunjuk ni, yang kat tengah ni. Dia buat dekat pokok ni. Okey, kesan konflik. Okey, pertama sekali dia buat yang dalam kotak kuning, merenggangkan hubungan kekeluargaan. Jadi hubungan kekeluargaan kita jadi renggang, jadi tak rapat, selalu bergaduh. Okey, jadi daripada renggang hubungan kekeluargaan, timbullah pentengkaran. Selalu bertengkar, bergaduh saja sepanjang masa dalam family. Yang kedua, jadi cepat marah. Dah stres, bila ada konflik, bila timbul stres, jadi cepat marah. Kakak kita marah-marah, abang kita marah-marah, ibu kita marah-marah, ayah kita suka marah-marah. Sebab apa? Puncanya ada konflik dalam keluarga. Okey, seterusnya jadi putus asa. Kita jadi macam tak semangat nak belajar, kan? Asyik ada gaduh je dalam rumah, kan? Nak belajar pun jadi masalah, jadi putus asa, jadi malas semua. Okey, seterusnya jadi kemurungan. Sini ada kemurungan ni macam mana? Kemurungan ni tak suka nak bercakap dengan orang. Dia mengasingkan diri dia ada masalah, dia tak suka nak berkongsi masalah dia dengan orang lain. Jadi macam tu. Jadi kemurungan ni bahaya. Mula-mula kita fikir alah murung duduk saja tak apalah. Jangan. Kemurungan ni kalau dibiarkan, dia boleh mendatangkan masalah yang lebih besar. Okey. Seterusnya jadi gangguan kesihatan. Bila ada konflik dalam keluarga, dia akan mengganggu kesihatan kita. Contoh, kan, bila berlaku konflik dalam keluarga, kita gaduh dengan adik-beradik kita, kan, jadi hilang selera makan, tak jaga kesihatan, jadi lemah badan, kan, tak bersemangat. Lama-lama kesihatan dia akan terganggu, dapat penyakit lain pula. Okey, itu dia. Itu adalah kesan daripada konflik.
kesan konflik terhadap diri kita. Okey, seterusnya kita tengok bila dah ada kesan ni pada kita kan, ada konflik, macam mana kita nak atasi masalah konflik dalam keluarga. Macam mana cara? Dia ada cara-cara dia. Okey, dalam buku ni dia buat ada berapa langkah? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 langkah macam mana kita nak atasi masalah konflik. Dia ajar kita macam mana nak buat bila berlaku macam ni kan. Okey, kita tengok satu persatu. Yang pertama sekali, cara mengatasi masalah konflik. Pertama, kenal pasti punca konflik. Kita kena tahu apa punca dia. Apa punca yang berlaku konflik ni, kita tahu dulu. Kita kena tahu dulu. Okey, contohlah tadi kan, konflik berlaku sebab adik tak kemas barang mainan. Tahulah punca dia kenapa adik tak kemas barang mainan, ataupun berebut tempat duduk, ataupun berebut mainan. Kita dapat kenal pasti punca konflik itu berlaku. Okey, bila dah tahu punca dia, dia ajar kita rujuk orang dewasa yang boleh dipercayai seperti ibu bapa, kaunselor dan guru. Kita minta pendapat orang yang lebih dewasa dan yang boleh dipercayai. Contohnya ibu dan ayah kita. Kalau dekat sekolah kita ada kaunselor dan kita ada cikgu kan, ada guru yang boleh bagi nasihat. Okey, contohlah tadi yang berlaku dekat rumah kan, adik tak kemaskan barang mainan, kamu selalu dah nasihat dah adik kamu kan. Bila berlaku macam tu, kamu ceritalah dekat mak ayah. Sebenarnya dah nasihat adik tapi adik tak nak dengar. Bagi tahu ibu dan ayah dulu. Jangan terus pukul adik, tak boleh. Tak boleh. Okey, bila dah bagi tahu orang yang kita percayai, bila dah dapat nasihat daripada orang-orang yang dipercayai, kita ikut nasihat dia. Laksanakan cadangan dan nasihat tersebut. Contohnya cikgu kan, cikgu nasihat buat macam ni, ikut nasihat cikgu. Cara cikgu ajar macam mana kita nak selesaikan masalah itu. Okey, faham? Okey, akhir sekali dah ikut cadangan, dah ikut nasihat. Seterusnya buat penilaian tindakan yang diambil. Kita kena tengok berkesan tak apa yang kita buat. Kita nasihat tu berkesan tak, menjadi tak nasihat cikgu tu. Biasanya kalau ibu bapa kita, kaunselor kita dan cikgu kita yang nasihat, insya-Allah menjadi. Okey, baik. Okey, murid-murid, tadi kita dah belajar tentang cara untuk mengatasi masalah konflik kan. Okey, akhir sekali, kamu juga boleh makan, beriadah dan menonton televisyen bersama-sama keluarga untuk mengelakkan konflik. Biasanya kalau kita ni ada titik pertemuan, iaitu bila kita ada minat yang sama, hobi yang sama, benda-benda ni semua kita boleh kurangkan masalah konflik dalam keluarga kita. Okey, baik. Okey, seterusnya murid-murid semua, seperti biasa sebelum kita akhiri kelas kita pada hari ini, cikgu bagi kamu satu tugasan. Tugasan ni sebenarnya cikgu bagi 2 pilihan untuk kamu buat. Sama ada kamu nak salin semula soalan yang saya bagi ini, ataupun kamu jawab dalam live worksheet. Okey, bagi yang tak mahir nak guna live worksheet, kamu boleh salin soalan yang saya bagi ni. Bagi siapa yang tahu guna live worksheet, kamu terus jawab dalam tu. Okey, yang ni satu tugasan, senang saja, aktiviti pengukuhan. Susun maklumat berikut
mengikut kategori yang betul. Okey, yang sini ada 3 kategori: situasi stres, kesan stres dan langkah mengatasi stres. Yang ni kamu kena isikan tempat kosong dan jawapannya cikgu dah sediakan dekat atas ni. Okey, bagi siapa-siapa yang buat dalam live sheet, last worksheet, kamu terus tarik je jawapannya masuk kat sini, masuk kat sini. Bagi yang nak salin, nak buat dalam buku tulis, kamu kena salin dan jawab soalan yang cikgu bagi ini. Okey, itu saja untuk minggu ni. Jadi sebelum cikgu akhiri kelas kita pagi ini, pada hari ini, cikgu ucapkan tahniah kepada semua murid yang sudi menonton video yang saya bekalkan ini. Dan dengan ini cikgu ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Okey, jangan lupa subscribe channel cikgu untuk memudahkan kamu mengikuti kelas-kelas saya pada masa-masa yang akan datang. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.